Kita bersama dengan dua orang yang daripada lokasi yang berbeza. Betul. Ya. Kita ada penganalisis politik iaitu Encik Mujibu Abdul Muiz. Assalamualaikum Encik Mujibu. Waalaikumsalam Aziz. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi dan kita ada Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, semangat nampaknya kedua-dua pagi Betul. ni. Sangat semangat. Sebab 2 hari je lagi kita nak mengundi ni. Jadi ada memang daripada dulu lagi PRU ni bila kita cerita pasal Sabah dan Sarawak ni boleh dikatakan sebagai penentu juga sebenarnya dengan 56 kerusi daripada kedua-dua negeri tersebut adalah penentu untuk membentuk kerajaan baru. Jadi mungkin kita boleh cerita mengenai keadaan Sabah dulu Mujibu. Bagaimana dengan realitinya sekarang ini? Adakah memang kita dah nampak sebenarnya parti mana yang bakal mengetuai pilihan raya kali ini, Mujibu? Ya, terima kasih Zik atas undangan dan soalan ni sangat tepatlah. Kerana kalau kita menyelusuri politik negara, Sabah dan Sarawak ini memang tulang belakang kepada kestabilan kerajaan pusat dan penyumbang utama dalam pilihan raya. Ya. Itu sebab Sabah dan Sarawak ini dikenali sebagai fixed deposit. Dan kita tengok kocakan politik di Semenanjung 2008, 2013 itu walaupun teruk performance Parti Barisan Nasional, tapi dengan Sabah dan Sarawak pada ketika itu menjadi fixed deposit, maka Barisan Nasional masih kekal membentuk kerajaan walaupun dengan majoriti yang semakin tipis dan tidak ada 2/3. So far kalau di Sabah ni saya perhatikan 25 kerusi ini jelas terpecah yang saya lihat berpotensi untuk dimenangi oleh 3 parti utama inilah, Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah JRS dan juga Warisan. Kita mau melihat PH juga pada satu ketika mungkin akan mempunyai peluang untuk mempertahankan kerusi-kerusi bandar, ya, terutamanya KK, Sandakan, mungkin Tawau, ya, dan juga Putatan, kerana ini kerusi-kerusi yang secara tradisinya mempunyai pengundi bukan Melayu ataupun bukan Bumi Putra Melayu Islam itu yang tinggi. Tapi mungkinkah kita akan menyaksikan di Sabah ini ada satu kerusi yang berpotensi untuk dimenangi oleh calon bebas. Ini kerusi Tenom yang sangat menarik, ya. Kerana Tenom ini, halo? Ya, kita dengar. Boleh teruskan? Kerana Tenom ini satu kerusi yang begitu menarik setelah calon favourite daripada parti KDM, ya, Datuk Peter Anthony itu disqualified. Jadi pada ketika ini pecahan undi yang kuat daripada beliau itu mungkin akan diberikan kepada calon bebas, memandangkan calon bebas ini mewakili kaum itu dan sekarang ini sudah pun secara rasmi menyertai KDM. Jadi ini mungkin menarik di Sabah ini, siapa yang menang daripada 4 parti ini, ya, apakah PH, Warisan, JRS atau BN mampu untuk memenangi kerusi yang banyak. Dan tentulah bila kita bercakap tentang Sabah sebagai kingmaker, kita masih tidak melihat adakah berlaku penyatuan blok Sabah ini bagi memberikan tekanan kepada politik persekutuan seperti mana GPS di Sabah yang satu ketika itu solid, dia boleh mengenakan tekanan dan kita nampak layanan persekutuan terhadap Sarawak itu lebih baik berbanding Sabah, mungkin sebabkan tidak ada satu blok yang kuat, benar-benar kuat daripada 25 kerusi yang terpecah ini nanti. Baik, sebenarnya bila cakap tentang penyatuan blok dan terpecah dan sebagainya, menarik sebenarnya info daripada Sabah, ya. Baru kita dapat tahu lebih terperinci dan kita juga ingin tahu bagaimana pula dengan keadaan dinamik politiknya pilihan raya di Sarawak. Mungkin kita boleh bersama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman. Mungkin boleh kongsikan sikit keadaan di Sarawak bagaimana pula? Ya, sekarang ni terdapat ada demam baru sekarang di Sarawak, iaitu demam Abang Johari ataupun GPS. Dan ini dijangka akan membawa satu impak politik yang besar kepada landscape negeri Sarawak. Kalau pada pilihan raya 2018, ketika itu mereka cuma mampu menang 19 kursi daripada 31 kursi, maka pada kali ini mereka dijangka akan mendapat sekurang-kurangnya 25 kursi. Dan ada kemungkinan juga beberapa kursi di kawasan majoriti Cina juga akan boleh dikalahkan.
Ini merupakan satu perkembangan menarik berbanding yang kita lihat ke Sabah yang masih lagi kalau China akan mengundi yang sentimen kawasan paling ahli wakil rakyat China, tapi di kawasan Susi Stampin misalnya Chong berdepan dengan satu jalan yang sukar dan mencabar di kawasan Stampin. Ini merupakan satu perkembangan yang menarik untuk diteliti apabila kita melihat pergi di kawasan Stampin begitu banyak bendera berlakunya pertembungan beberapa penjuru yang memberikan implikasi yang besar kepada persaingan di Stampin. Begitu juga di Serike. Serike dulu pernah dikuasai oleh parti pembangkang, tetapi sekarang ni nampak gelombang di Serike itu nampak lain. Jadi saya kira bukan saja kursi dalam konteks Sarawak, bukan saja kursi Bumiputera, tapi ada beberapa kawasan kursi China juga ada berapa yang dikira pasti. Saya kira minimum barangkali 25, tapi boleh mencapai sekitar 27 kursi begitu. Malah di kawasan yang ditanding JAP yang dulu di kawasan Mas Gading misalnya, kawasan yang begitu kalau dulu dikuasai PH, sekarang ini agak mencabar sebab tentangan dan isu calon dan sebagainya. Ini menjadi satu isu yang menarik dan menjadikan kempen-kempen raya itu menjadi semakin panas dari kampung ke kampung, dari beberapa kawasan, dari rumah panjang dan sebagainya. Ini menarik untuk kita lihat. Maknanya di sini, apalah GPS menggunakan Sarawak dan pilihan parti Sarawak adalah untuk memperjuangkan hak Sarawak, dijangka akan menarik perhatian pengundi di Sarawak untuk memastikan mereka betul-betul solid di Sarawak. Dan kerana tahu Sarawak merupakan dari segi kepimpinan politik mereka lebih dihormati, kepimpinan politik mereka lebih stabil dan mereka tidak ada isu untuk menjadi misalnya isu calon premier, isu calon menteri ini, menteri sana tak ada. Sebab mereka untuk mempertahankan kepentingan Sarawak, isu royalty, SAT yang saya kira disetujui oleh negeri Sarawak yang sudah baru diikuti oleh negeri Sabah. Itulah kita namakan manifesto.